Tahun 2024, 34 tahun saya ceramah. 34 tahun dah. Tua saya. Isteri saya pencen bulan 12. Bulan 1 ni pencen. Lah dia mengajak bulan 12 itu, kira hari bulan 1 ni habis. Pencen dah. Dia pencen dah. Dia kata, abang, saya pencen, abang pun pencen dah. Kita buat kerja kebun, kita menanam kebun, abang tu saya ceramah. Saya mula-mula saya setuju dengan cadangan isteri saya. Dia kata kita buat kerja kebun saja, berkebun saja, ceramah ni bagi ustaz-ustaz muda lah, abang pun tua bangka lah, bagi orang lain. Mula-mula saya setuju. Lama-lama tuan-tuan, saya tak apa nak setuju dengan cadangan dia. Saya kata, Mama seorang lah pencen, abang tak mau pencen. Pasal apa? Abang nak dakwah lagi. Tak apa, kalau abang tak mau pencen, tak apa, Mama akan ikut ke mana saja abang pergi. Nak ikut? Ni parah ni tuan-tuan. Sik baik orang perempuan di atas, selamat sikit tuan-tuan. Di dalam surah Al-Baqarah awal-awal kita dah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tadi tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa yang Allah Ta'ala sebut, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama sekali orang yang beriman pada perkara-perkara ghaib. Wa yuqimuna as-salah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiganya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah infak, apa yang Allah rezekikan pada dia, dia derma balik, dia infak balik pada jalan Allah. Ini 3 sifat orang beriman. 3 sifat orang bertakwa. Jadi nombor 1, percaya pada benda gaib, perkara gaib. Kedua, solat. Ketiga, infak. Baik. Perkataan infak dan perkataan solat ini banyak kali Allah Ta'ala letakkan sebelah menyebelah, lepas selepas. Selepas sembahyang Allah Ta'ala akan sebut infak. Banyak ayat tuan-tuan buka dalam Quran. Banyak ayat dalam surah yang selalu kita baca tiap-tiap hari Jumaat pun sebut. Disebut kepada kita orang yang bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Kemudian Allah sambung. Nampak tu. Orang yang baik ialah orang yang lambung dia jauh daripada tilam, jauh daripada katil, jauh daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia menafkahkan harta daripada jalan Allah. Selepas cerita bab sembahyang, cerita bab nafkah. Cerita bab derma, cerita bab infak. Jadi menunjukkan bahawa kalau sembahyang saja, sedekah tak buat, kedekut ni amat, zakat tak bayar, maknanya belum lagi sempurna iman tu. Belum lagi mencapai tahap taqwa tu. Kalau sembahyang rajin, kedekut. Baik, saya tak nak cerita yang dua tu sebab malam ni kita cerita Isra' Mi'raj. Saya ambil yang pertama tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu ialah siapa? Orang yang percaya kepada perkara ghaib. Baik. Ada orang cakap, Ustaz, kenapa diulang-ulang? Asal rejab saja kita datang kepada kita Isra' dan Mi'raj. Ceramah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj minggu depan Ustaz. Lah berapa bulan Rejab kita dah cerita lah ni apa. Tahun lepas pun tak habis lagi Isra' Mi'raj, sambung ni pula minggu depan, bulan depan Sya'ban pula, nisfu pula, Mai bulan Ramadan, nuzul Quran lah apalah. Ni duk ulang benda yang sama. Ya Ustaz, dia apa cerita ni? Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalaulah tak diulang-ulang cerita macam ni tuan-tuan, orang akan ambil alih tempat ini, orang akan ambil alih cerita ini daripada pengetahuan kita. Sebab apa? Sebab pemahaman untuk menolak ajaran Islam, mempertikaikan ajaran Rasulullah,
khususnya perkara yang melibatkan benda yang tak nampak. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kalau kita tak buat ceramah macam ni, tak buat kursus macam ni, tak buat kuliah macam ni, dia orang ni akan ambil alih. Dia akan masukkan jarum pemikiran mereka untuk menafikan apa-apa jua yang berkaitan dengan Rasulullah. Termasuklah Isra' dan Mi'raj. Golongan ini dipanggil apa? Dalam bahasa moden, golongan ini dipanggil sebagai liberal. Golongan liberal. Islam. Tapi dia menimbulkan keraguan tentang ajaran Islam. Cakap bahasa kita. Malah kadang-kadang lebih fasih daripada kita. Tetapi menimbulkan keraguan tentang apa yang kita amalkan. Islam, tuan-tuan. Tetapi meliberalkan ajaran Islam ni menyamakan macam ajaran-ajaran agama lain. Ataupun Islam ini diambil daripada ajaran lain. Nama dia apa? Liberal. Mempertikaikan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Mempertikaikan bahawa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ada lagi Nabi yang lain. Malah lebih dahsyat, mereka mempertikaikan bahawa Al-Quran belum sempurna. Islam belum sempurna. Ajaran Islam belum sempurna. Jadi golongan ini tuan-tuan, mereka menggunakan media-media sosial yang anak-anak kita duk pegang sekarang ini, mereka menguasai. Kalau kita tak buat macam ini tuan-tuan, mereka akan mempengaruhi fahaman. Dan berapa ramai dah yang terpengaruh dengan fahaman ini. Salah satunya ialah Isra' dan Mi'raj tidak berlaku. Mereka berkata Isra' dan Mi'raj tak terjadi. Ini cerita palsu. Kita dengar dia pun, cerita palsu. Dia ni apa macam? Bila tuan-tuan mai dengar dekat dia, dia mula bawa cerita. Baik, apa dia dalil dia? Dia kata Nabi Muhammad tak pergi ke langit Sidratul Muntaha apa semua. Dia kata, waktu Nabi Musa membelah laut, faqul nadrib bi'asakal bahr. Bila Nabi Musa pukul laut, terbelah laut, siapa nampak? Ramai nampak. Bani Israel nampak, Fir'aun nampak, tentera Fir'aun pun nampak. Kita pun hangguk lah. Ketika Nabi Musa membelah batu, jadi 12 mata air. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Dibelahnya, dipukulnya batu, keluar mata air, 12 mata air. Sebab Bani Israel 12 keturunan. Ramai tak nampak? Ramailah orang Bani Israel ambil dia punya bahagian masing-masing, pot masing-masing daripada mata air yang keluar. Okey. Nabi Ibrahim dibakar. Ramai tak nampak? Ramailah nampak. Namrud nampak. Semua nampak. Soalan. Nabi Muhammad dia naik ke langit. Siapa nampak? Ada orang umat di masa Nabi naik tu, dia pun nampak Nabi naik dengan buruk. Pergi Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram naik tangga pergi Mi'raj. Ada tak Nabi orang nampak? Dia buat lagu tu. Dia tanya kat abang kita. Nabi Musa belah laut, belah batu, orang nampak. Nabi Ibrahim kena bakar, orang nampak. Maknanya tak terbakar Nabi Ibrahim tu. Makna betul. Saksi ramai. Nabi Muhammad naik ke langit. Siapa saksi? Abang Bidin saksi. Kak Som saksi. Kalau Nabi Muhammad bohong, lagu mana? Dia bawa apa ni? Dia bawa fahaman. Dia Islam, tapi dia nak mempertikaikan kepercayaan kita. Fahaman ini dipanggil apa? Liberal. Nanti tuan-tuan satu masa nanti buat ceramah Isra' Mi'raj, dia mai tanya pengurusi masjid. Tuan-tuan Haji percaya Nabi naik ke langit? Tuan Haji percaya? Betul ke dia naik ke langit? Amboi. Dia pakai baju angkasawan apa? Angkasawan, nak tanya. Tuan-tuan yang saya muliakan, mereka akan mempertikaikan setiap sesuatu sehinggalah apa? Dia tanya pada abang haji kita warna hijau ni. Fastaqim ni. Orang yang paling taat siapa? Manusia atas muka bumi ni yang paling taat pada Allah siapa?
Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang paling taat, nabilah yang paling baik, nabilah yang paling sekali Allah sayang. Nabi Muhammad lah yang paling sekali pegang teguh pada ajaran agama. Dia pun tanya kita, betul? Betul. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi Muhammad naik ke langit untuk dapatkan perintah solat. Ya, berapa? 50. Apa Rasulullah buat? Minta kurang, minta kurang, minta kurang, minta kurang, minta kurang. Sampai berapa baki? 5. Tadi anda semua bertanya dan anda semua menjawab. Saya bertanya, anda menjawab. Nabi Muhammad orang yang paling taat. Kalau ada Allah bagi 50, kenapa minta kurang? Dah kata taat. Orang yang paling taat, orang yang paling sekali baik beribadat. Adakah patut mempertikaikan perintah Allah? Akhirnya tuan-tuan kata apa? Ya tak ya juga. Allah Ta'ala maha mengetahui tak? Ya. Allah Ta'ala tahu tak umat Nabi Muhammad lemah-lemah belaka dengan gaut, sakit darah tinggi, kencing manis semua? Tahu. Kenapa Allah bagi 50? Takkan Allah tak tahu umat Nabi Muhammad lemah? Oh, sudah tuan-tuan. Yang duduk menyandar dekat dinding kata, ya tak ya juga. Yang tak ada tempat nak menyandar, betul juga. Betul ke Isra Mi'raj ni? Lama-lama pakat tak percaya. Yang hak ajaran yang betul nak diajar pula salah. Ajaran yang betul nak cerita Isra dan Mi'raj, ada pula ustaz lain pula mari ceramah. Menurut pendapat ini, Isra dan Mi'raj bukan berlaku pada 27 Rejab. Dia berlaku pada 9 Rejab. Tetapi pendapat itu dibantah oleh ulama lain mengatakan bahawa dia bukan berlaku pada bulan Rejab. Isra dan Mi'raj berlaku pada bulan Syaban. Pendapat itu dibantah pula oleh ini. Sudah, duk bantah. Lalas sekarang kita pula tak nak buat Isra Mi'raj. Yang satu pihak mempertikaikan apa yang terkandung dalam Isra dan Mi'raj. Satu lagi pihak pula kerja dia apa? Mempertikaikan tarikh. Bukan, tak ada dalil khusus kata 27 Rejab. Ada pendapat lain pula. Sudah. Dia pertikaikan pula Nabi Muhammad bukan pergi dengan tubuh badan. Nabi Muhammad pergi dengan mimpi saja. Mimpi pula dah. Lama-lama tuan-tuan ajaran mana yang nak diikut? Lama-lama tak pergi ikut, jomlah kita tutup masjid, kita pergi kita pergi karaoke. Kalaulah kita tak buat ceramah Isra Mi'raj tuan-tuan, golongan-golongan ini akan ambil tempat dalam masyarakat, akan ambil dalam media sosial, lama-lama orang Islam sendiri mempertikaikan Isra dan Mi'raj. Mereka mempertikaikan apa? Mempertikaikan. Tuan-tuan, kita semua belajar. Apa dalil kita belajar? Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Betul? Betul. Kita disuruh belajar bukan membaca apa dalil? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul? Ya. Tuan-tuan, logik atau tidak logik? Nabi Muhammad itu buta huruf. Takkan nak hafal alif, ba, ta, sa, a, b, c. Jadi susah pada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu adalah sifat fatanah, cerdik. Takkan tak boleh hafal a, b, c. Nabi suruh belajar, tapi dia tak pergi sekolah. Nabi Muhammad suruh membaca Iqra, tapi dia sendiri tak Iqra. Logik ataupun tidak, Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf? Enggak, tidak. Mana boleh kita bernabikan seorang Nabi yang buta huruf? Betul juga ya. Ni, liberal tuan-tuan. Adakah ustaz dalam masyarakat orang yang liberal macam tu? Ya. Macam mana kita nak jawab dengan orang yang macam tu ustaz?
Kalau mereka mempertikaikan Isra' dan Mi'raj, jawablah dengan ayat Al-Quran. Pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala kata memperjalankan hambanya. Hambanya ialah batang tubuh, roh dan jasad. Sebab tu ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa bila sebut memperjalankan hambanya, batang tubuh Rasulullah, jasad Rasulullah, roh Rasulullah dibawa naik Isra' dan Mi'raj. Walaupun ada yang kata hanya mimpi, pendapat itu tak jumhur. Yang jumhur ialah ini. Ayat Al-Quran menjawab plural mereka. Liberal mereka. Habis itu Ustaz, yang Nabi Muhammad itu ummi, tak baca huruf, tak reti huruf, baca huruf itu apa? Allah sendiri jawab. Surah Al-Ankabut ayat 48. Memang Nabi Muhammad itu tidak membaca, tidak tahu menulis. Allah beritahu. Adakah Nabi Muhammad tak reti membaca, tak reti menulis itu satu malu, satu aib pada Rasulullah? Tidak. Dalil selepas ini. Oh, tuan-tuan. Satu pihak lagi kata asyik bid'ah. Tak habis-habis. Isra' Mi'raj ceramah Nabi tak pernah buat. Nabi tidak pernah menyambut Isra' dan Mi'raj. Bid'ah kita buat. Bid'ah pula. Itu jenis itu pula. Dia tanya kita pula, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar sayang tak Rasulullah? Sayang. Siapa yang percaya pada kisah Isra' dan Mi'raj? Mula-mula percaya Abu Bakar. Nabi Muhammad dikumpulkan seluruh orang Arab di Mekah nak bagi tahu tentang Isra' dan Mi'raj. Datang Abu Lahab, surah yang Imam bacakan tadi. Abu Jahal datang. Muhammad, ya. Kalau aku kumpulkan seluruh orang di Mekah, kamu ulang balik cerita kamu naik ke langit, boleh tak? Boleh. Tunggu sekejap, aku kumpulkan. Dia orang pun kumpulkan. Ini ada cerita besar. Muhammad baru balik dari langit. Muhammad, cerita sekarang. Sudah. Nabi pun cerita, dia pergi Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun malam ni juga sebelum subuh. Kau orang percaya tak? Tak. Penipu tak? Penipu. Abu Bakar. Ya. Kamu percaya dengan sahabat kamu pergi ke Al-Aqsa, pergi ke langit dan balik malam ni juga? Kalau dia cerita lebih daripada itu pun aku percaya. Siapa yang cakap? Abu Bakar. Dapat gelaran As-Siddiq. Dia tanya pada kita, pernah tak Abu Bakar sambut Isra' dan Mi'raj? Tuan-tuan nak jawab apa? Tak. Habis tu tuan-tuan sambut apa sekarang? Tuan-tuan lebih hebat pada Abu Bakar ke? Ya tak ya juga. Habis tu batallah ceramah, balik kedai Tom Yam depan tu saja. Ni hak golongan bid'ah pula. Yang tadi golongan liberal. Yang tadi satu lagi golongan mempertikaikan supaya orang pening. Satu lagi golongan pula tak ada kerja lain, kerja ada bid'ah, 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 bid'ah. Sadaqallahul azim berbid'ah. Nabi tak pernah baca Al-Quran ditutup dengan sadaqallah. Sadaqallah tu maknanya apa? Maha benarlah Allah yang maha agung. Di mana salahnya? Tuan-tuan tengok masjid kita ni kapek baru, lega, sedap semayang. Saya banyak berjalan dalam masjid tuan-tuan di Perak lah. Depan saf yang pertama tu selalunya depa letak tasbih. Letak tasbih. Kadang-kadang depa letak gantung kat depan. Ya, dia letak, saya semayang di mana? Kastah depan, habis-habis semayang depa ambil tasbih lempar kat saya. Pum, saya pun sambut subhanallah, subhanallah. Melempar je tasbih tu. Dia tanya pula, Nabi pernah tak bertasbih dengan biji tasbih? Nabi tak pernah. Bid'ah siapa yang berzikir dengan biji tasbih. La ilaha illallah. Berzikir dengan tasbih tu pun bid'ah, tuan-tuan. Saya pun nak letak mikrofon, bid'ah. Nabi tak pernah ceramah guna mikrofon. Sebab tu, kalaulah kita tak pertahankan ceramah-ceramah macam ini, tuan-tuan. Cerita yang betul, yang jelas tentang Isra' dan Mi'raj, tentang apa benda pun, saya takut pahaman ni dah sampai. Saya cakap pada tuan-tuan,
Masjid simpang ke, daripada masjid lama simpang tu sampai masjid baru, saya mengajar merata ni hujung matang lah, apa semua, dewan lah, apa rumah, semua saya mengajar. Di sini yang paling saya tak boleh lupa mengajar belah matang, belah simpang di kedai roti depan tu. Ada lagi ke kedai tu? Duk asal lalu je saya buka tingkap nak tahu duduk roti. Beli dah ke? Duk tumpah kena bayar tuan-tuan tu. Ambil bau ni. Punya lama saya duk mengajar di tempat ni tuan-tuan. Oi, lama sungguh dah. Jadi bila lama dah saya mengajar tuan-tuan, ada tak saya jumpa hak saya cerita tadi? Hak saya jumpa lah saya cerita pada tuan-tuan dan saya takut. Pasal saya jumpa makin kerap, makin berani. Dia kata, Ustaz, saya ada ijazah dalam sekalian. Sekarang saya sedang buat master dalam bidang ini di universiti ini. Soalan saya pada Ustaz, Nabi Muhammad di mana dia bersekolah dan apa kelulusan dia? Tuan-tuan nak kata apa? Yang cakap ni bukan lelaki, yang cakap ni perempuan. Saya ada ijazah, saya sekarang buat master. Nabi Muhammad universiti mana? Belajar dengan siapa? Saya suka mikrofon macam ni tuan-tuan. Senang sebaling orang ni. Dengan bangganya dia kata dia master. Saya kata habis itu akak lebih pandai pada Rasulullah. Tak, saya nak tanya pada Ustaz, Rasulullah kelulusan apa? Tak, saya tanya pada akak pula. Akak lebih pandai pada Nabi? Adakah master akak tu pandai pada Nabi? Itu soalan saya. Kalau akak lebih pandai pada Nabi, akak jadi Nabi. Ada akak jadi Nabi? Tak, maknanya akak bodoh. Hak pandai tu Nabi. Kak belajar dengan siapa? Lecturer. Kak belajar dengan siapa? Pensyarah. Kak belajar dengan siapa? Dengan dekan, dengan PhD punya doktor apa semua. Rasulullah, Allah aja dia direct. Rasulullah aja dia direct. Antara Allah Ta'ala tu Rasulullah, Allah aja dia direct. Dengan lecturer akak, dengan Allah, saya nak tanya, Allah pandai ke lecturer pandai? Dah, duduk dan diam. Dahlah sombong, belagak pula tuan-tuan. Mereka rasa bahawa mereka lebih bijak daripada Rasulullah sebab mereka ada ijazah. Nabi Muhammad tak ada ijazah. Dia lupa allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Rasulullah adalah yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala yang mengajar langsung pada Nabi Muhammad melalui wahyu, melalui Jibril, dibimbing dengan Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa syarat menjadi orang bertakwa itu, syarat pertamanya allazina yu'minuna bil ghaib, percaya pada benda gaib. Nampak tak? Al-Baqarah sebut. Awal-awal tanda orang yang bertakwa ialah percaya pada benda gaib. Orang liberal dia kata pula, kita hidup bersandarkan kepada bukti. Kita hidup bersandarkan kepada fakta. Kita hidup bersandarkan kepada bukti. Tidak ada bukti, kita tidak boleh percaya. Sudah. Dia kata, Ustaz, apa bukti Nabi Muhammad naik ke langit? Kita mesti ada fakta, Ustaz. Kita mesti ada logik, Ustaz. Mesti ada logik. Mana mungkin manusia naik ke langit tanpa melalui peralatan khas? Mana mungkin? Bukti. Tuan-tuan. Sebab tu saya kata 2-3 kali lah dalam ceramah saya. Saya 34 tahun. Tahun 2024, 34 tahun saya ceramah. 34 tahun dah. Tua saya. Isteri saya pencen bulan 12. Bulan 1 ni pencen. Lah dia mengajak bulan 12 hari tu, kira hari bulan 1 ni habis. Pencen dah. Dah pencen dah. Dia kata, abang, saya pencen, abang pun pencen dah. Kita buat kerja kebun, kita menanam kebun, abang susah ceramah. Saya mula-mula saya setuju dengan cadangan isteri saya. Dia kata kita buat kerja kebun saya,
berkebun saja, ceramah ni bagi ustaz-ustaz muda lah, abang pun tua bangka lah, bagi orang lain. Mula-mula saya setuju. Lama-lama tuan-tuan, saya tak apa nak setuju dengan cadangan dia. Saya kata, Mama seorang lah pencen, abang tak mau pencen. Pasal apa? Abang nak dakwah lagi. Tak apa, kalau abang tak mau pencen, tak apa, Mama akan ikut ke mana saja abang pergi. Nak ikut? Ni parah ni tuan-tuan. Sebab orang perempuan di atas, selamat sikit tuan-tuan. Kenapa yang saya memikirkan apa yang dia cakap? Sebab banyaknya orang yang ajak saya berdebat, banyaknya orang yang ajak saya bercakap. Apa? Ustaz, ya. Ustaz kata UFO tak ada. Mana Ustaz tahu UFO tak ada? Saya tanya dia pula, mana abang tahu UFO ada? Kami Persatuan Ahli Kaji UFO, dah berapa tahun? Dah lebih 10 tahun. Pernah jumpa ada UFO? Tak pernah. Habis itu macam mana abang tahu UFO tu ada? Saya bersandarkan pada ayat Quran. Saya bersandarkan kepada dalil-dalil ini. Habis itu yang buat piramid siapa Ustaz? Yang buat piramid orang siapa? Ustaz, UFO tu yang buat piramid. La ilaha illallah. Satu lagi, bila dia petikai hak tadi ni, dia kata Nabi Muhammad pergi Isra' dan Mi'raj, bukti dia tak ada, takkan pergi tanpa apa-apa, naik gitu saja dengan burung, burak apa semua. Dari logik saintifik tak ada kan? Tak boleh pi kan? Tak boleh pi ni kata. Saya kata abang, agama ni kalau abang duk fikir tak boleh pi, abang yang pi. Dia kata kita tak boleh fikir tak boleh pi tak? Tak boleh pi. Abang asal pada mana? Manusia asal pada apa? Abang belajar sekolah kan? Manusia asal pada apa? Beruk. Dia jawab beruk. Bayangkan tuan-tuan. Tak bodoh tuan-tuan. Abang ingat siapa dia yang mula-mula buat kereta api? Siapa nama dia? Siapa yang mula-mula buat kereta? Abang mesti ingat yang buat kereta Ford. Tu yang mula-mula buat telefon Bell, Graham Bell. Yang buat kapal terbang Wilbur Wright. Yang mula-mula mencipta handphone Steve Jobs. Abang ingat kan? Setiap benda yang nombor satu, mesti abang ingat. Tiap. Mesti orang ingat. Kalau abang kata, abang asal pada beruk. Beruk yang nombor satu nama apa? Apakah beruk yang pertama? Jawab. Itu saintifik abang tak? Abang belajar di sekolah kan? Itu bukan saintifik bang, itu teori. Nama dia teori Darwin. Manusia asal pada beruk. Kalau abang percaya manusia ada beruk, saya cabar abang. Beruk yang pertama nama apa? Setiap benda yang pertama, orang akan ingat. Takkan beruk yang pertama ingat? Manusia bukan beruk. Allah kata manusia daripada Adam. Adam. Manusia pertama, Adam. Kita ingat, manusia pertama, Adam. Abang tengok ada Adam diciptakan? Tak. Abang tengok ada Nabi Adam dijadikan? Tak. Tapi abang percaya manusia pertama Adam. Sebab apa abang percaya? Sebab Allah bagi tahu. Allah kata, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam. Dan Allah itu jugalah yang bagi tahu kami bawa Nabi Muhammad naik ke langit. Kalau abang percaya Allah jadikan Nabi Adam, Allah jugalah yang membawa Nabi Muhammad pergi ke langit. So, apa masalah dia? Logik. Logik tang mana? Lah, simple. Tuan-tuan, saya ni pergi Simpang. Besok saya pergi Kelantan. Pagi tadi saya di Ipoh, malam tadi saya di Merbuk, Kedah, Bushra. Besok saya di Masjid Muhammadi Kota Baru, Kelantan. Saya petang tadi gerak dari Ipoh, hujan tadi 5.30, saya sampai sini pukul 7.
Pergi makan mi udang. Lama tak makan. Gauk pun gauk lah. InsyaAllah saya balik. Okey. Cuba tuan-tuan ingat. Waktu saya nak naik kereta tu, semut tu duk ikut dalam kasut saya. Dia ikut sekali duk dalam kereta. Dia pun keluar pada kasut saya, duk dekat depan. Kat steering tu, kat cermin. Dia tengok terowong menora. Oh ni Kuala Kangsar. Oh ni dia. Keluar-keluar tu cakap jerin. Ni jalan apa pula buat ke mana mai ke atas pula ni. Tutup sana tutup sini dulu tak macam ni. Semut kata. Pergi singgah makan mi udang pula, makan ngok-ngak. Pergi lalu masuk kok matang lah apa semua, main sini. Sekejap balik. Saya keluar daripada kereta, semut pun balik kat sarang dia. Isteri dia cekak pinggang. Pergi mana? Hak semut hak ikut saya kata, pergi simpang. Abang ni gila ke apa? Dah abang weh, kita ni jangan kata nak pergi simpang. Nak pergi depan tu pun tak boleh abang weh. Kita ni semut kecil. Aku tak kata aku berjalan. Aku naik kereta Ustaz Kazim. Laju. Memang laju nak banding dengan dia berjalan tu. Kereta tu laju. Kalau betul lah abang ikut Ustaz Kazim pergi simpang, abang jumpa apa? Dia naik atas tu jumpa terowong loh. Hak tu terowong, kono, jumpa Sungai Perak. Nampak? Tuan-tuan duk bayang tuan-tuan besar. Sebab tu kita bila sebut Nabi Muhammad naik ke langit, kita kata takkan. Pasal hang fikir hang tu besar. Cuba hang fikir tu hang tak ada apa di sisi Allah. Allah angkat Nabi Muhammad. Apa susah pada Allah? Allah Maha Besar. Jangan duk bayang kita pula, kita yang besar. Kita ni lemah. Nak naik pergi mana pun kena ada kenderaan. Nak pergi Mekah pun kena ada kapal terbang. Kalaulah Nabi Muhammad dijemput oleh Allah naik ke langit, kena ada roket. Lemahlah Tuhan tu. Muhammad ni flight tiket lah. Okey. Lepas Isyak, pukul 9 malam. Jangan lambat lah. Lemah. Nanti duduk Nabi Muhammad duduk cokor. Sila pakai tali keledar anda. Kita akan lepas sebentar lagi. Tu kita ni Rasulullah. La ilaha illallah. Maka orang yang percaya kepada benda gaib, itulah sifat orang bertakwa. Tak payahlah saya Ustaz, kalau saya tak tengok dengan mata kepala saya tak percaya Ustaz. Nabi Adam dijadikan pun awak tak tengok dengan mata kepala awak. Kenapa awak percaya? Awak siapa nak tengok dengan mata kepala awak? Memadailah Allah Ta'ala bagi tahu, memadailah Nabi Muhammad bagi tahu, berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kita pun wajib percaya sami'na wa ata'na. Okey, saya setuju dengan kata-kata Ustaz. Tapi saya nak sebut pada Ustaz. Tadi Ustaz kata, apa ulang balik Ustaz? Sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Kalau sikit, kalau seorang Ustaz, sami'tu wa ata'tu. Aku dengar dan aku taat. Nabi Muhammad adalah orang yang paling taat pada Allah. Kenapa Allah perintahkan 50? Kenapa dia pergi tak kurang? Ustaz nak jawab apa? Dah kata Nabi Muhammad tu paling baik. Duduk di Mekah. Allah kata pindah ke Madinah. Nabi pindah. Padahal di Mekah ada Zamzam. Di Mekah ada Kaabah. Di Mekah ada Masjidil Haram. Di Mekah tu Nabi lahir. Bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi pindah ke Madinah, Nabi pi. Pasal apa? Pasal taat. Pasal taat pada Allah. Jalan. Masya Allah. Nabi ni paling taat. Nabi Ibrahim sembelih anak hang. Nabi Ibrahim sembelih Ismail. Mana ada bantah Ustaz? Nabi Musa diperintahkan menghadap Fir'aun. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Melampau dah Fir'aun ni. Mana ada Nabi Musa bantah? Siti Maryam, bila Allah Ta'ala kata, bagi tahu dekat Maryam, dia akan mengandungkan Isa. Malaikat beritahu, Maryam, Allah pilih engkau untuk mengandungkan Nabi Isa. Mana ada Nabi, ada Siti Maryam tolak? Tak tolak dia. Okey Ustaz, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad buat semayang 50 waktu. Ustaz kata Nabi Muhammad paling taat. Kenapa dia tolak 50? Minta kurang 45. Jumpa Nabi Musa minta kurang tinggal 40. Tinggal jadi 5.
Macam mana jawab Ustaz? Ni dia. Dia mari pahaman liberal yang saya kata tadi. Apa dia pahaman liberal? Pahaman untuk menjadikan kita tak yakin dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Tuan-tuan cuba tengok dalam masjid ni. Di mana dia mempertikaikan kita? Tak, betul-betul ya. Angkat takbiratul ihram tu macam mana? Pasal aku tengok di Masjid Simpang ni. Dia kata, Tok Imam angkat macam tu. Betul? Yang sebelah aku, Allah. Orang hak belakang aku, Allah. Orang hak belakang pula, Allah. Yang pula, aku macam ni. Aku macam mana? Aku tak apa. Nabi satu. Pasal apa? Ajaran dia banyak. Ni liberal. Nabi satu. Ajaran dia banyak. Dia tanya kita pula. Siapa di kalangan tuan-tuan yang pernah tengok Nabi sembahyang? Sudah tuan-tuan. Yang pernah tengok Nabi Muhammad sembahyang ialah sahabat. Kita belajar sembahyang tadi daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Apa masalah dia? Yang tengok Siti Aisyah, yang tengok Umar Al-Khattab, yang tengok Abu Bakar. Berapa banyak hadis sembahyang? Okey, kalaulah hadis tu, kenapa cara-cara berbeza-beza Ustaz? Bukan semua sahabat yang ikut Nabi pada setiap masa. Ada sahabat yang ikut Nabi waktu ini. Ada sahabat tak ikut waktu ini. Maka dia tengok Nabi semayang macam ni. Maka dia bagi tahu, aku tengok Nabi semayang macam tu. Aku tengok Nabi semayang macam tu. Jadi daripada sahabat inilah cerita macam ini. Cerita masalah kencing berdiri, kencing duduk. Sahabat Nabi tengok. Sebab itu tuan-tuan, datangnya mazhab-mazhab. Untuk apa? Untuk nak menjelaskan. Semuanya itu Nabi buat ada hikmah, kebijaksanaan. Saya pergi ceramah di sebuah negara. Tak sejuk sangat, tapi sejuk lah. Tak sejuk sangat, tapi sejuk. Tak sejuk sangat tu apa Ustaz? Tak turun salji lagi. Sejuk. Jadi waktu ambil air semayang, saya pergi dekat tempat wuduk mereka tu. Dekat tepi keliling mereka tu, semua kentola good morning. Saya kata mereka ni dobi ke apa? Bila ambil wuduk, sejuk. Saya pun ambil air semayang, saya tengok orang tua sebelah saya tu ambil air semayang. Lepas dia ambil air semayang, dia pergi ambil kentola tu, dia lap. Lap, gantung balik. Patutlah dia lap. Sejuk. Saya pun ambil wuduk. Bila ambil, dia suar kat saya, kentola juga. Saya kata tak apa. Tak mau. Tak mau apa, hak dia pun lap bagi kat saya. Tak mau. Tak. Itulah mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, makruh lap wuduk. Mazhab kita. Dan kita sesuai di sini mazhab Syafi'i. Sebab tuan-tuan pergi ambil wuduk situ saat lagi, tak ada 3 minit kering wuduk tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita ni panas. Ambil wuduk saat lagi kering. Tempat mereka pula ambil wuduk, baju basah, kain basah, lagi sejuk sembahyang. Mereka suruh lap, tak jadi makruh bagi mazhab mereka. Di mana yang kata salahnya? Itulah mazhab. Serupalah kita angkat tangan. Angkat tangan tu sunat. Sebutan yang wajib, rukun, takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak angkat tangan pun tak apa. Allahu Akbar. Sah sembahyang. Yang angkat ni sunat. Tuan-tuan buat macam ni, Allah. Cuma tak ada pahala. Lagi hak rosak pula tak? Allah. Lagi rosak tuan-tuan tu. Hak tu tak boleh pakai langsung. Dekat setengah minit, 22 minit tak masuk lagi. Allah. Hai. Allah. Kalau ada kita jumpa jenis tu, tuan-tuan tampar je kat belakang. Bagi. Allahu Akbar. Dapat pun alhamdulillah. Seksa sangat kejadah. Apa ni? Yang rukun tu apa? Yang wajibnya, yang rukun semua sama.
Hang pi India ke, pi Afrika ke, pi Malaysia ke, rukun kauli dia sama. Allahu Akbar. Sama ya. Yang berbeza cara angkat dia. Cara angkat tu bergantunglah. Dia bukan wajib. La ilaha illallah. Sunat yang afdal ni dia. Kalau kau dah macam ni, tu tak maulah beberapa kali pergerakan. Jadi di mana bezanya? Tak ada perbezaan. Baik, balik kepada 50 tadi. Kenapa yang Allah Ta'ala bagi 50, Nabi Muhammad ni pula minta kurang pula? Pertama, bila turun daripada jumpa Allah, Nabi Musa tanya dia, dapat perintah apa? Semayang. Berapa banyak? 50 sehari semalam. Allahu Akbar. Umat aku lagi besar pada umat hang. Badan kadang-kadang besar-besar. Hak kami pun besar-besar tara tu pun tak ada nak buat. Wahai Muhammad, hang mintalah pada Allah. Taklah kurang sikit lagi siang kat umat kau. Empat. Nabi pun naik. Paksa apa yang Nabi minta kurang? Paksa kita. Paksa kita. Kalau Nabi, memang dia buat dah. Kalau untuk dia buat dah. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Muhammad sembahyang sehari semalam, berapa rakaat dan berapa pula lama dia sembahyang. Soalan tu ya. Nabi Muhammad sembahyang sampai bengkak kaki. Bukan maknanya bila Nabi sembahyang 5 kali sehari semalam, hak tu dia buat, dia duduk menong. Dia tak buat sunat dia. Nabi orang paling kuat sembahyang. Nabi sembahyang bukan setakat paling kuat, paling lama. Sampai bengkak kaki. Mai 2 rakaat tuan-tuan, dia baca selepas Fatihah tu surah panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Mai 3 surah sekali. Dia tu macam saya 3 surah kan. Lepas Fatihah 3 surah. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Eloklah. Nak sama dengan hang dengan Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad dia minta kurang, tapi Nabi Muhammad tak kurang pun sembahyang dia. Nabi Muhammad tak kurang pun sembahyang. Nabi Muhammad tak ringkas pun sembahyang. Mai kita bulan Tarawih mula nak bergaduh. Gaduh. Kita cadang bulan tahun ni kita buat 8. Tak boleh lah kita buat 20 lah. Tak, Nabi buat 8 ke 20? Dia tanya kita pula. Jadi kita tak boleh ubah hak Nabi buat. Kita buat 8. Mai kawan ni pula 20. Mai hak nombor 3 pula 20, 8, 8, 20, 20, 8, 8, 8, 20, 8 campur 8, 16, 16, 20, 16, 82. Dia dapat ke dia tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Kita ingat dia duduk catik nombor pasal apa? Rupa duduk catik nombor. Imam gaduh dengan Bilal. 8, 20, 28, 8, 20, 08. Cantik tu. Nampak tak? Ustaz, betul-betul semayang Nabi Muhammad 8 ke 20? Okey. Soalan. Semayang tarawih terpulang pada abang nak buat berapa pun. Abang kerja apa? Saya kerja kilang tak? Masuk kerja pukul 10. Buat 8 sudah. Lagi lambat lagi masalah pula. Buat 8, 9.30 habis pergi lah kerja. Abang kerja apa? Saya cikgu pencing Ustaz. Tak kerja apa, pencing habis. Saya buat 20. Balik rumah buat apa? Simple. Abang nak buat apa? Saya 60 Ustaz. Oh, lah banyak. Saya kuat Ustaz. Badan tegak. Tiap-tiap malam saya kat besi Ustaz. 4 jam kat besi kat gym. Takkan semayang 60 tak boleh buat. Kau suka hang buat apa? Abang, buat apa? Saya apa pun tak buat Ustaz. Lah. Itu malam bulan Ramadan abang buat apa? Saya berniaga ni berulu lah apa semua. Dia ambil tempah dia pun tak ada semayang Ustaz. Saya puasa pun dah. Oh, lagi teruk tuan-tuan ni apa hal ni? Puasa pun dah ni. Benda sunat. Ulang kat hang lah. Tak Ustaz. Saya tanya betul. Yalah betul lah. Dia tak ada had. Hang nak buat 10 boleh. Hang nak buat 12 boleh. Hang nak buat 14 boleh. Buat lah.
Apa masalah hang? Semayang 8 rakaat, Allah 10 rakaat kawan siku. Habis-habis 10 kawan siku. Wah, kerang rebus. Jom. Kerang rebus tuan. Kerang rebus sengkuan calik tu, tepi jalan tu. Makan kerang ngak-ngak bulan lain tak ada, bulan puasa je ada. Hang apa buat? 10 je mak, 10 pun boleh. Apa masalah? Habis-habis 2 rakaat berhenti. Kawan siku. Mana? Belah. Baik siapa? Imam slow lambat weh. Imam slow tu ada. Allahu Akbar. Sudah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni belakang ni nyesegumai silam tu ya. Dah lah lambat dia ulang balik tu lemah kan. Alam nashrah laka sadrak. Wah, oi sudah ulang banyak kali tuan-tuan. Wah kita pun wah belah tuan-tuan. Balik rumah sembahyang di rumah. Boleh hang buat 2 di masjid, hang sambung 4, 6, 8 di rumah pun boleh. Tak semestinya hang perhabis 8 tu di masjid. Yang nak gaduh siapa? Nabi Muhammad pun tak perhabiskan di masjid sembahyang jemaah. Nabi Muhammad pun tak buat jemaah tarawih. Hang tak petikai pula. Yang orang lain buat 20, hang petikai. Hang pi ke Mekah bila habis khatam 30 juzuk depa baca Quran malam tarawih tu, jadi imam tu satu malam satu juzuk. Lah sekali imam tu dia akan baca ayat doa khatam Al-Quran. Tuan-tuan dengar lah imam tu, Imam Sudeh tu duk baca doa khatam Quran. Waktu sembahyang tarawih last sekali. Tanya ke Imam Sudeh tu, Nabi Muhammad baca ada doa khatam Quran masa sembahyang tarawih? Nabi tak pernah buat. Itu tak bid'ah pula. Jadi janganlah cepat sangat menuduh bid'ah. Itu keringanan yang Allah Ta'ala bagi pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat 8, silakan. Nak buat 20, silakan. Itu nama dia keringanan. Begitulah dengan Isra' dan Mi'raj. 50 Allah Ta'ala suruh. Nabi Muhammad ni kesian pada kita. Kalaulah aku tak minta kurang, tobatlah hum tak boleh buat. Hak 5 ni pun duk celang-celuk. Bayangkan kita ni tuan-tuan, 5 pun kelang kabut. Bayangkan kalau 50. Tak ada beranak. Elok-elok akad nikah, Allahu Akbar, Allahu Azan. Mayang sa'lu. Elok buka kain, Allahu Akbar. Bila nak beranak? Tak beranak. Dengan sebab Nabi Muhammad ni dia Rahman. Dia mempunyai sifat rahmah pada kita. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin. Bukan maknanya dia minta kurang tu Nabi Muhammad tak taat. Dah. Nabi Muhammad walaupun dia wajib 5 waktu, Nabi Muhammad semayang lagu mana? Dia bukan tidur macam kita 24 jam. Nabi Muhammad semayang malam tak kira tuan-tuan oi. Allah perintah dekat dia, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang tidur, bangkit semayang. Nabi Muhammad tu tahajud pada dia jadi apa? Duha Nabi Muhammad tak pernah tinggal. Mana ada Nabi tinggal semayang duha? Nabi tinggal ke tuan-tuan semayang qabliyah ba'diyah? Nabi tak pernah tinggal. Jadi jangan kita cakap bahawa Nabi Muhammad ni tak taat. Dia tak jadi 50 wajib. Hak dia buat tu pun dah macam 50 dah. La ilaha illallah. Yang dia minta kurang tu pasal apa? Untuk kita. Kalaulah kita 50 tuan-tuan, Nabi kesian dekat kita. Tebal muka ni, ya Allah, kesian dekat umat saya ni, ya Allah. Mintalah kurang, ya Allah. Pasal Nabi tahu kalau 50 tak mampu dah kita. Ni hak isyak sat lagi 4 ni pun rasa Allah lemah. Nanti kena pula imam pula baca ayat panjang pula. Satu muka, satu rakaat. Allah. Esok subuh pula.
Sampai kena buat kempen sembahyang subuh tengah ni, tuan-tuan tahu tak? Sampai kena buat kempen. Sekarang orang tanya saya, apa pendapat ustaz tentang kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat? Bagus kan? Nak kata apa? Dah ustaz, depa tu main sembahyang pasal artis ke pasal apa? Dah apa masalah kan? Dah depa main kan kerana Allah ustaz, ni kerana artis. Hantar mana? Ada hampir belah dada dia tengok hati dia. Kerana Allah. Oh ni pasal artis. Ada? Tak ada. Dulu masjid kita 5 orang. Hang tikai. Masjid lawa, kapek, kemas semua ada. Orang 5 orang. Apa? Apa nak jadi kita ni? Siap keleng kepala 5 orang saja ni apa ni? Mai sembahyang subuh 3,000. Ni mai khabar-khabar siapa ni? Ni bukan kerana Allah ni. Aku siku hang selagi kot. Tuan-tuan kalau jumpa orang cakap banyak macam ni, tuan-tuan smackdown je. Ambil John Cena buat lagu tu. Ambil lagu tak? Buat lagu-lagu. Pandai-pandai tuan-tuan smackdown tak? Biar pilah orang main semayang. Masjid seronok, tu imam seronok. Semua seronok tuan-tuan. Lama-lama jadi kebiasaan seluruh Malaysia semayang subuh macam semayang Jumaat. Nabi Muhammad tu saya kata kat dia semayang bengkak kaki. Pasal apa? Sebagai tanda bersyukur. Salahkah aku menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur? Kita pun bengkak kaki tapi gaul. Lah, saya kenal lah tuan-tuan. Semayang sebelah orang gaul. Mula-mula betul. Nak sujud tu. Aduh. Saya masa nak sujud tu, tersentak tu. Aduh. Sepong ni orang tua ni. Rasa nak tengok semayang. Masa nak bangkit rock-rock, Allah. Aduh. Yang saya naik bulu roma tengiang-ngiang tuan-tuan. Telinga saya ni sampai sekarang ni. Waktu tahiyat akhir. Aduh. Seksanya tuan-tuan. Apa ni? Habis-habis semayang saja. Kenapa bang? Dia selak kain dia tuan-tuan. Gaut berketul kaki ni. Loh, gaut lah. Gaut dah sakit. Semayang tak pusi. Tak puas. Dah masalah dia. Saya tak puas sekarang ni. Masalah ni. Saya pula semayang tak puas. Aduh. Orang ni pasal apa? Saya tanya dekat dia pula. Yang last sekali. Aduh. Pasal apa? Dia kata orang sebelah dia. Duduk atas dia pula tahiyat akhir. Elok. Punggung dia kena kaki. Aduh. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah tuan-tuan. Maka datanglah orang kata, Ustaz, saya nak buat tarawih 8 macam Nabi Muhammad buat. Bagus. Jadi abang masjid, abang nak buat 8 macam Nabi buat. Ya Ustaz, kami hak Nabi buat, kami ikut. Good, bagus. Abang, apa? Abang nak ikut jumlah Nabi kan? Ya. Jumlah 8 lah. 8 rakaat lah. Ya. Abang tak nak ikut juga jumlah lama Nabi sembahyang. 8 pun bagus. Nabi buat. Tapi janganlah ikut 8 je bang. Ikutlah lama dia pula. Nabi Muhammad sembahyang tarawih agak-agak abang habis pukul apa? Start pukul 9, 9, 10 lah. Yang tu tak nak ikut pula. Ikutlah 1 rakaat, 2 rakaat, 3 surah Al-Baqarah. An-Nisa. Jadi tuan-tuan nak buat 8 masjid ni silakan. Suruh tu imam buat 1, 2 rakaat tuan-tuan. Setengah juzuk. Tinggal dia seorang tuan. Nak buat 20 Ustaz. Saya buat 20 Ustaz. Bagus. 20 pun bagus. Membanyakkan rakaat. Bagus. Habis berapa? 7 minit. Ulang balik. 7 minit. Yang tu pun tak kena. Hak tadi 8 minit, 7 minit. Hak 8 rakaat, 7 minit. Hang pula 20 rakaat, 7 minit. Lagi tak kena. Allahu Akbar. Amin. Ahad. Allah amin. Ahad. Nasib baik kita tahu hujung dia ahad. Qul huwallah. Lajunya semayang. Tuan-tuan. Hani semayang ke apa? Allah amin. Ahad. Nasib baik ahad. Kalau dah semua amin. Sabtu. Surah apa pula Sabtu ni?
Hei, ya Allah, ya Rahman. Yang kedua, nak menunjukkan bahawa Allah tu Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, tuan-tuan. Dia bagi daripada 50, dia murahkan 5. Tapi pahala dia macam 50. Pemurahnya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ketiga, yang pak siapa hak Nabi pergi minta kurang ni, tuan-tuan. Nak tunjukkan kepada kita kemuliaan kekasih Allah. Nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu istimewa di sisi Allah sampai minta kurang pun Allah bagi. Tak banggakah kita jadi umat Nabi Muhammad? Allah sayang pada Nabi kita. Allah suka, Allah cinta, Allah reda. Apa Muhammad? Minta kurang Tuhan? Baik. Apa Muhammad? Minta kurang ya Allah? Baik. Sayangnya Allah pada Nabi kita. Dan kita pula jadi umat Nabi Muhammad. Allah bangganya. Tetapi golongan liberal, dia bawa ajaran pada kita macam-macam. Nabi Muhammad sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad semayang tak? Sudah. Nabi Muhammad semayang kan? Okey, soalan dia. Nabi Muhammad semayang, dia semayang style siapa? Kita pula tak tahu. Semayang siapa punya? Nampak? Tidakkah Nabi Muhammad itu ada bapa? Tidakkah Nabi Muhammad itu ada mak? Tidakkah mereka itu ada bapa? Ada tok wan semua? Bukankah Nabi Muhammad itu belajar semayang daripada tok wan? Tok wan dia pun agama apa? Ni ajaran liberal. Sesat, tuan-tuan. Sesat. Lepas semayang subuh, dia mari jumpa saya. Ustaz, soalan boleh tanya sikit? Boleh. Apa hukum laki-laki dan perempuan bersunat? Bagi mazhab kita Syafi'i wajib. Baik laki, baik perempuan, sunat. Soalan saya. Allah sebut dalam Quran dijadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Betul? Ya. Allah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Betul Ustaz? Betul. Masa Allah menjadikan manusia lahir, ada tak manusia bersunat? Tak. Maknanya tak bersunat itulah baik. Sebab Allah sebut dijadikan manusia sebaik-baik kejadian. Kalau bersunat tu baik, kenapa manusia dilahirkan dalam keadaan tak bersunat? Tuan-tuan kalau dengar pandangan dia, tuan-tuan kata apa? Ya tak ya lah. Saya kata macam ni lah abang. Tengok kuku. Tengok kuku. Saya pun tengok. Bila abang potong? Semalam. Kenapa potong? Bukankah manusia itu jadikan sebaik-baik kejadian? Kuku ni Allah jadi. Biarlah dia panjang. Biarlah rambut panjang. Teruslah potong. Allah jadikan sebaik-baik kejadian. Pasal apa abang potong? Bukankah kita sunat potong kuku? Nabi cakap. Nabi itu juga yang suruh kita bersunat. Mbak, abang potong kuku sebab Nabi Muhammad suruh potong. Yang kita bersunat ni pun Nabi Muhammad suruh sunatkan. Sama je kalau abang boleh potong kuku, abang juga kena sunat. Nabi yang sama cakap. Ustaz, saya cari dalam Quran, tidak ada perintah bersunat. Mana ada ayat bersunat dalam Quran? Saya tanya dia, abang jumpa ada satu ayat, ittabi'u, ikutlah kamu jalan agama Nabi Ibrahim yang lurus, millata Ibrahim hanifah, ikutlah kamu ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Ada. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim ialah bersunat. Nabi yang awal-awal bersunat ialah Nabi Ibrahim. Itulah ayat dia. Jadi abang nak tahu apa dia jalan Nabi Ibrahim, datang Nabi Muhammad menerangkan. Salah satunya ialah datangnya perkara bersunat.
Okey. Ustaz hujah macam itu. Kalau saya tak nak sunatkan anak perempuan saya, Ustaz nak kata apa? Saya nak kata apa? Anak abang aku suka abang, boleh apa saya? Tuan-tuan, sampai macam tu tuan-tuan. Sebab tu saya kata kat isteri saya, Mama, lagi orang cabar abang, lagi abang suka. Abang takkan berhenti. Abang nak lawan hujah-hujah orang macam ni. Abang takut besok mereka ni masuk dalam masyarakat, Isra' Mi'raj, mereka tak percaya. Dia bawa mari kepercayaan Nabi Muhammad ni mana boleh minta kurang. La ilaha illallah. Yang terakhir tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan untuk berfikir. Sama ada kita, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya liberal ke, plural ke, ajaran sesat apa, saya tolak apa. Saya tetap percaya Isra' Mi'raj Nabi Muhammad pi. Bagus. Bagus. Okey, okey. Alhamdulillah. Abang beli kereta? Beli lah. Abang beli kereta cash ke, hutang ke apa? Biasa tak, loan tak, mana ada duit cash. Abang ambil loan bank mana? Saya blacklist. Blacklist. Itu buat apa? Kredit lah. Kredit. Jadi dalam bahasa orang Melayu kita apa? Riba. Nampak? Abang percaya Nabi Muhammad naik ke langit. Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad dipertunjukkan benda-benda hak dalam syurga, dalam neraka. Nabi Muhammad ditunjukkan balasan orang yang makan riba. Abang percaya ada Isra' Mi'raj? Percaya. Pasal apa abang buat loan dengan riba? Tang mana abang tak percaya? Kalau hak liberal tak percaya Nabi Muhammad naik ke langit, abang pula tak percaya tentang Nabi nampak apa? Nabi nampak balasan orang yang makan riba. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ayat Quran tu. Abang ada anak perempuan? Ada. Baru ni nikah. Baru ni nikah ni gambar dia ni. Gambar dengan lelaki dia. Ni duduk bersanding lah, sanding rumah. Dia tak pakai tudung no. Dia pakai, waktu tu dia buka lah. Tak apa, hari itu sehari itu saja. Tapi Nabi Muhammad, waktu Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad tengok orang yang tak tutup aurat tu, dibakar rambut je, menggelegak kaki daripada bawah, dia menggelegak pergi ke atas bang. Nabi tu ditunjukkan bang. Tak apa, kita tobat betul lah. Hai ingat boleh gelak ke dengan malaikat muka dan nakir ni? Di dunia kita boleh gelak. Kalau betul abang percaya Isra' dan Mi'raj, tutup aurat abang dan isteri abang, anak-anak abang. Ni pengajaran Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, ada orang mai jumpa saya menangis-menangis. Kenapa lah? Bilalah dia nak cakap. Mai jumpa saya duduk benar. Ini kalau jumpa Director Ahmad Nispo punya. Cakaplah. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap. Apa abang buat? Saya curang dengan isteri saya. Isteri tahu lah. Dia dah tahu. Dia halau saya. Abang main dengan siapa? Main pelacur. Dah tahu macam mana isteri boleh tahu. Tak tahu. Saya nak kata apa? Lah macam mana? Saya pujuk lah dia terima saya balik. Nak pujuk macam mana? Sekali dia kata kalau ustaz nak laki saya, ustaz ambil. Nak buat apa? Kerja ada apa abang? Nyemuk kata ya. Bukankah kita dah belajar? Di hari kiamat ada orang yang makan daging busuk, daging berulat, daging busuk, makan dengan lahap. Dia tinggalkan daging hak elok yang bersih. Abang belajar tak dalam Isra' Mi'raj? Nabi nampak orang makan daging busuk. Gambaran kepada orang yang ada isteri yang halal, hang gatai pergi cari hak haram. Kalau liberal tadi tak percaya dengan Isra' Mi'raj, abang pun tak percaya.
Abang percaya Nabi naik ke langit, tapi abang tak percaya apa Nabi nampak. Apa beza? Apa beza bang? Saya ni banyak sibuk tak. Ni file ni pun tak siap lagi. Yang ni pun buat lagi. Yang ni pun tak check lagi. Banyaknya kerja abang. Abang jadi jawatan apa? Saya bendahari tak? 60 persatuan. Bapa. Ini pun dia buat calon dengan saya lagi. Saya tak apa bagi kat saya. 61. Muat bawah meja, atas siling tak siap lagi ni. Abang nak apa benda ni bang? Abang lupakah dengan Nabi sebut dalam Isra' dan Mi'raj yang dia duk nampak orang yang duk pikul beban yang tak larat dipikul, ditambah lagi sampai terbenam dia dengan sebab beban dia, jawatan dia, pangkat dia yang dia duk berbuk tak habis-habis dalam dunia dulu, lepas satu. Berapa ramai tuan-tuan sampai sekarang berebut tak habis-habis. Kata percaya pada Isra' Mi'raj. Kalau begitu apa bezanya abang dengan liberal yang tak percaya Isra' dan Mi'raj tadi? Sebab tu tuan-tuan, jangan kita hanya kata saya yakin, saya percaya Nabi naik ke langit. Betul, bagus. Saya percaya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram pergi Masjid Aqsa. Betul, saya percaya. Kenalah terima juga balasan yang baik, balasan yang jahat yang ditunjukkan kepada Nabi dalam peristiwa perjalanan Isra' itu. Untuk kita jadi orang baik. Untuk kita jadi orang baik. Jadi tuan-tuan, pengajaran kita malam ni satu ya. Aku nak jadi orang baik. Sebab benda hak jahat-jahat ni semua Nabi ditunjukkan balasan dia. Aku tak mau makan benda haram. Aku tak mau makan harta anak yatim. Aku tak mau makan riba. Aku tak mau mengumpat. Aku tak mau mengumpat. Nabi ceritakan orang yang menggunting lidah dia sendiri. Lepas gunting lidah, tumbuh balik. Dia gunting lidah dia daripada api neraka. Tumbuh balik. Itulah kerja dia. Itu aku tak mau. Aku tak mau mengumpat. Aku takut. Nabi cerita kat aku lah. Tuan-tuan tahu tak sekarang kes membunuh diri banyak sekarang. Dulu yang rajin bunuh diri cerita apa? Cerita Bollywood. Sanggam bunuh diri. Dost nara. Pyar nara. Hong dia tembak. Bunuh diri. Berebut. Tu. Wijayanti Mala. Bunuh diri tak habis-habis. Sekarang hak bunuh diri bukan mereka lah. Kita. Tengok jambatan. Terjun. Terjun. Ada hak duduk tepi jambatan nak terjun. Elok-elok nak terjun. Boya duduk ngau. Terjunlah. Boya panggil. Tak jadi terjun. Balik rumah takut ke boya. Allah. Nabi kata, siapa-siapa yang mati bunuh diri, di hari kiamat macam itulah dia ulang balik. Dia mati terjun bangunan tinggi. Di hari kiamat dia bangkit dalam neraka tu. Dia panjat, dia terjun. Dia panjat atas dia. Macam mana dia mati bunuh diri. Macam itulah dia buat balik. Berapa ramai kita hari ni dengar Isra' dan Mi'raj. Tapi kita pula nak bunuh diri. Sepanjang ustaz ceramah berapa kali ustaz jumpa kes bunuh diri. Yang mati 3. Terjelek tu. Oh dah. 3 kes. Dia cerai dengan isteri dia. Dia feras. Ajak berujuk, isteri tak mau. Dia kemurungan, dia feras. Dia suruh anak dia pergi kedai beli rokok. Dia gantung dia dekat kipas. Anak dia balik nganga gantung. Yang nak bunuh diri berapa ustaz jumpa? 3. 3 perempuan. Ustaz, saya nak bunuh diri. Oh gitu. Bila cadangan tu? Saya bodoh. Stay tu. Bila kak cadang nak bunuh diri? I'm serious, Ustaz. Okay? So I'm serious also. Saya pun serious. Bila nak cadang nak bunuh? Kenapa Ustaz tanya? Saya nak buat live. Saya nak buat FB live. Tali kak nak bunuh diri, nak racun ke, terjun ke apa? Kalau tak ada, saya belikan. Lah tak jadi bunuh. Tak jadi bunuh. Baik saya apa? Saya kata dah lah kau. Orang nak bunuh diri, dia tak habang kat orang. Dia terjun je, dia tulis bye-bye, boom, dia terjun.
Kau ni siap. Saya akan bunuh diri. Ustaz, tak ada tu gila nama dia. Ustaz. Kali kedua, anak dara. Pisau tak sini. Pisau ni. Ni, pisau. Pak dia main rumah saya. Ustaz, tolong tengok anak saya. Kenapa? Tolonglah Ustaz, dia nak bunuh diri. Masuk hantu Ustaz, nak bunuh diri. Saya duduk kat muka pintu. Saya tengok. Ustaz tak buat apa-apa. Lah, abang suruh tengok. Saya tengok. Nak buat apa? Dia tu masuk hantu. Dia letak pisau di sini. Jangan rapat. Aku bunuh dia. Aku bunuh dia. Seolah-olah hantu dah nak bunuh diri dia. Bukan budak tu. Dia tak tahu yang saya berdiri di pintu tu. Bukannya saya buat apa-apa. Saya baca doa. Kalau saya baca doa ni, dia menjerit, dia tengok saya, dia masuk hantu. Kalau saya baca doa, dia buat bodoh ya, dia tak masuk hantu, dia bohong. Apa doa dia Ustaz? Apa ayat dia Ustaz? Baca, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha. Fama yakuna tatakabbara fiha. Fakhruj. Innaka minas saghirin. Ulang balik. Seorang tak ingat tuan-tuan. Jadi bila ada orang masuk hantu ke histeria ke, memang saya tak pergi pegang kepala dia cakap, siapa tuan? Buang masa tuan. Saya test dia jawab. Qala fa'bit miha fama yakunu laka anta takabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Saya tak baca kuat, saya baca pelan je. Ada tuan-tuan, bila saya baca lagu tu, dia tengok lagu tu. Hei, kamu! Apa yang kamu baca? Ni parah ni tuan-tuan. Maknanya betul masuk hantu. Tapi kalau saya baca, dia buat bodoh ya. Dia ni bukan masuk hantu, dia ni mengada-ngada. Dia letak pisau di sini. Saya kata, abang dah panggil polis dah. Ni nak bunuh diri ni kes polis. Dah panggil dah Ustaz, polis tak datang. Saya tanya dekat dia, apa masalah hang? Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi baju purplemu menjadi pujaan hatiku. Dia kata kat saya tau. Zul. Zul mana bang? Pak Wo dia Zul ni, dia tak tahu lah Zul tak jadi kahwin dengan dia tu, yang dia frah tu, jadi tak ingat tu. Zul, tolonglah Zul. Zul buat apa pada hang? Zul. Hai. Saya cakap dengan Zul. Abang ingat tak nombor telefon Zul? Yang saya seronok, hantu beritahu 013, saya pun telefon. Bodoh betul. Tengah saya cakap dengan Zul. Zul, ni Ustaz Kazim ni. Ni saya kat rumah ni. Hang buat apa kat dia? Dia teriak dengan pisau-pisau semua ada. Musuh hantu semua ni. Oh, saya tak mau dekat dia. Ni apa Zul? Perempuan tadi dia dengar saya. Bila dia tengok saya cakap dengan Zul, saya pun kilah pisau dia, kepak ke belakang tuan-tuan, jatuh pisau dia, sepekuk kepala dia dekat lantai rumah dia. Celaka punya ustaz. Astagfirullahaladzim. Ingat aku bodoh lah, masuk hantu ke apa. Gatal dengan bunuh diri lah apa lah. Sekilas tangan tu tak ada apa Ustaz. Tu kali kedua. Jumpa orang nak bunuh diri. Kali ketiga Ustaz, kita ceramah lain kali. Baik, ayat yang saya bacakan tadi tuan-tuan boleh ambil daripada surah Al-A'raf juzuk yang ke-8 ayat 13 pun ada, ayat 15 pun ada. Bagaimana tuan-tuan nak test orang yang ada gangguan ataupun tidak. Tadi saya baca dalam masjid ni tak ada siapa pun yang menjerit, maknanya semua sihat. Alhamdulillah. Baik, saya tutup ceramah malam ni. Semalam pun saya sebut ya di Masjid Bushra, hari ni pun sebut pada tuan-tuan, saya nak ijazahkan pada tuan-tuan. 3-4 malam lepas saya ceramah di Tampin, Negeri Sembilan. Saya sampai di hotel tu lebih kurang 3:30 pagi lebih kurang. Saya sampai ya tuan-tuan, anjing 4-5 ekor mai duk kumun saya. Menyalak-nyalak pagi tu kan. Anjing garang-garang tu. Saya kata kat driver saya, apa relax sat. Lagi aku baca doa lagi. Anjing ni tegak, terus tak cakap terus, dia lari sampai ke subuh tak menyalak. Saya pun baca, anjing tadi pun lari. Jadi tuan-tuan, ayat ni cukup bagus. Kalau tuan-tuan jumpa benda-benda hak garang tengah jalan, samsing ke, anjing ke, orang gila ke, okey, suami kita panah baran ke, akak-akak hafal doa. Abang-abang dapat isteri yang kuat beleter tu, baca doa.
Balik-balik duk beleter, duk orang tu keluar tu duk belebel kata baca doa ni. Tak cakap sampai maghrib esok dia dah baca doa ni. Nah, saya jumpa banyak kali tuan. Saya pernah ceramah di satu masjid. Dia berdiri kat pintu tu. Dia menjerit kat saya. "Woi Kasim, bodoh." Woi garang ni, siapa ni? Jaga ha, dia mai dia langkah bahu orang, Yang saya suruh nak rela, seorang pun tak tahan. Tu nama dia rela menanti. Seorang pun tak tahan. Saya baca doa ni tuan-tuan, terus dia duduk sebelah ni, saya tepuk belakang dia. Dengar ceramah sampai habis. Habis ceramah, saya tepuk lagi sekali. Abang, ceramah dah habis. Balik. Entah. Jadi ayat ni tuan-tuan amalkan selalu. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan. Jumpa dengan samsing-samsing kampung dusun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, lagi sekali. Serentak dengan saya. 1, 2, mula. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itulah ayatnya. Surah Toha ayat 55. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pengajian malam ni. Berhati-hati dengan ajaran liberal yang memesongkan fahaman kita, yang menyesatkan fahaman kita dan menjadikan kita ragu-ragu dengan agama kita. Terima kasih pada Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat saya yang dah lama saya tak jumpa. Hari ni saya jumpa dengan cikgu apa tadi kan? Mana cikgu tadi? Hilang lah. 20 tahun lebih saya tak jumpa dia. Hari ni saya jumpa dia. Saya jumpa dengan Tok Pengulu, Batu Kurau, semua berada. Jumpa dengan haji kita tu. Nama apa haji tu? Dulu saya jumpa dia kurih lah ni sihat walafiat ni tuan. Dia terima kasih ni orang perempuan kat atas. Saya pun tak nampak ada duduk di atas. Jadi saya seronok. Saya dah jemput datang. Terima kasih tuan-tuan jemput saya mai. Dapatlah saya melawat balik Simpang, Ujung Matang dan sebagainya. Tempat saya duduk main sini dulu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Selesai sudah.